warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Tuan-tuan kaum muslimin sidang jamaah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan, di mana kita masih berada di dalam rangkaian bulan-bulan haram. Maka pada kebiasaannya, setelah berlalu musim haji dan setelah berlalu Aidul Adha, satu hari yang dikenali dengan Aidul Adha juga disebut Yaumun Nahri, dan kita melepasi hari Tashriq, Ayyamut Tashriq, maka majoriti di kalangan kita sudah menjadi reda dan boleh dikatakan melupai bahwasanya kita masih berada di dalam rangkaian bulan-bulan mulia. Bulan mulia ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, laqad ikhtassallahu arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fiha a'zamu wal 'amala as-salih wal ajra fiha aidan a'zam. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dari 12 bulan sepanjang tahun, ada 4 bulan yang Allah jadikannya bulan-bulan itu bulan mulia. Bukan sekadar dijadikan bulan mulia, wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah membesar, mengagungkan bulan-bulan, kebesaran bulan-bulan ini. Dan bagaimana Allah membesar dan memuliakannya? Allah menjadikan sebarang maksiat wa ja'ala adz-dzamba fiha a'zamu, sebarang maksiat, sebarang kejahatan ataupun perlanggaran terhadap aturan Allah, maka balasan dosanya juga, kata Ibn Abbas, ialah a'zamu, artinya lebih besar. Tidak seperti bulan-bulan yang biasa, bukan bulan haram. Kalau bulan biasa kita buat kesalahan, berdosa. Tapi bulan-bulan mulia, kalau kita buat kesalahan, maka dosa yang diberikan Allah itu lebih besar. Maka samalah, wal amala salih fiha wal ajra fiha a'zamu juga. Samalah kalau seandainya kita melakukan amalan yang salih, kita melakukan kebajikan, kita melakukan kebaikan,
maka pahala yang diperuntukkan oleh Allah juga lebih besar berbanding bulan biasa. Maka rangkaian bulan-bulan haram ini ialah Zulqa'dah, Zulhijjah dan sekarang Muharram. Maknanya kita hari ini masuk 3 Muharram ni. Majoriti hari lagi, lebih kurang sebulan lah kita kata. Bulan ini ialah bulan mulia. Maka marilah dengan kedatangan dan bulan-bulan mulia ini kita melebihkan dalam semua amal soleh yang kita kerjakan. Kalau sembahyang sunat lebihkan rakaatnya, lebih panjangkan perdirian qiyamnya. Kalau bersedekah biasa RM1 buh RM2, biasa 10 buh 15. Kalau membaca Al-Quran biasa semuka lebih semuka, kerana ini ialah kelebihan ataupun fadilatu ashhuril hurum. Dan ini disebut dalam Al-Quran surah Taubah ayat ke-36, disebut dalam hadis Rasulullah dalam khutbah Hajjatul Wada' dan banyak hadis-hadis yang lain. Dan juga begitulah disentuh kelebihannya oleh para sahabat, seperti mana disebut oleh Ibn Abbas yang kata-katanya kita sebutkan tadi. Tuan-tuan sekalian, bila masuk bulan Muharram, satu-satunya nama yang dia itu bulan haram dan namanya juga Muharramun, bulan haram. Walaupun Rajab bulan haram, walaupun Zulqa'dah bulan haram, walaupun Zulhijjah bulan haram, tapi satu-satunya yang namanya haram ialah Muharramun. Maka ada satu ibadat yang Nabi sebut secara khusus. Kata Nabi SAW, afdalus salati salatul lail. Seafdal sembahyang sunat hak jenis buat waktu malam. Banyak sembahyang sunat jenis waktu malam. Antaranya sunat tasbih, sunat witir, sunat tahajud. Itu antara jenis malam. Sunat awabin. Maka kalau nisbah sembahyang sunat ialah salatul lail, artinya sembahyang sunat jenis buat digalak di sunnah waktu malam. Ada saja sembahyang sunat waktu siang. Ataupun kalau sembahyang yang sunat mutlak, antara buat waktu siang dengan kerjakan waktu malam, afdalu buat waktu malam. Jadi sunat mutlak ni tak ada hak rakaat. Balun bila nak buat 1000 rakaat pun dia ada kelebihan. Cuma siang dengan malam afdal dilakukan waktu malam. Baik, itu nisbah salat sunat. Wa afdalus siyam dan seafdal berpuasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Maknanya lepas sembahyang hak tadi, lepas sembahyang fardu, sembahyang yang lepas sembahyang fardu hak 5 waktu, sembahyang yang paling afdal sembahyang sunat jenis waktu malam. Adapun lepas adapun nisbah berpuasa, wa afdalus siyam ba'da Ramadan, dan seafdal berpuasa setelah puasa wajib bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita nak buat puasa hari apa, bulan apa? Kata Rasulullah, syahrullahil muharramu, ialah berpuasa di bulan-bulan haram. Jadi Nabi sebut umum. Boleh jadi puasa sunat di bulan haram itu afdal andai nak dikerjakan secara banyak. Maknanya lepas puasa wajib Ramadan, bulan-bulan haram ni lah, bulan Rajab boleh, Zulqa'dah boleh, Zulhijjah boleh, Muharram boleh. Itu satu mafhum.
Adapun mafhum yang kedua, bila Nabi sebut begitu, Syahrullahil Muharram, boleh berarti antara 4 bulan haram, paling afdal puasa sunat bulan Muharram. Bila Muharram lah, sekarang kita sudah bulan Muharram, tuan-tuan. Artinya bulan 1 mengikut kitaran pusingan kalender Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau hadis Nabi SAW dulu, ada satu hadis Nabi peringatkan kita. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Setiap di kalangan kamu itu pengembala, dan setiap pengembala mas'ulun an ra'iyatih, dipertanggungjawabkan terhadap binatang gembalaannya. Maka hadis ini Nabi membuat tamsilan. Bukan Nabi nak abad, ialah dari sudut hukum kita belah kambing, binatang di bawah gembalaan kita itu tanggungjawab kita. Maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah, setiap orang Islam yang mukallafun atau mukallafin ada dipertanggungjawabkan. Maka dalam hadis ini dulu-dulu ulama menafsirkan dan kita memahami bahwasanya kita ni tuan-tuan dipertanggungjawab orang yang di bawah kita. Seorang suami kena bertanggungjawab terhadap isterinya. Jadi isteri itulah dikatakan ra'iyah. Suami itu ra'in. Seorang ibu, seorang ayah bertanggungjawab terhadap anak-anak di bawah belaannya. Seorang guru bertanggungjawab terhadap kelasnya. Seorang guru besar, seorang ketua, pokoknya siapa yang jadi ketua ni tuan-tuan, akan dipertanggungjawabkan. Apa tanggungjawab suami terhadap isteri? Adakah nafkah zahir dan batinnya sudah clear? Adakah didikan agama, bimbingan yang kita berikan itu mengikut syariat? Ataupun isteri kita tidak mengikut syariat? Tak pakai tudung, tak sembahyang, melakukan maksiat, suami buat sengap, dia tengok tak ada rasa apa. Wa mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya tentang orang yang di bawahnya. Maka itulah yang kita faham sejak dulu sampai sekarang tentang hadis ini. Adapun pemahaman yang lebih detail ini kalau mengikut para alim ulama dalam bidang tasawuf, hadis yang sama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap di kalangan kamu itu pengembala dan setiap pengembala bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah gembalaannya. Artinya bagi para alim ulama dalam bidang at-tasawuf, mereka pergi dan memahaminya dengan makna yang lebih detail dan lebih halus. Apa makna wa mas'ulun an ra'iyatih? Jadi tuan-tuan sekalian, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, agama yang ada di dalam diri kita sebenarnya terdiri daripada 2 elemen yang besar dan penting. Bukan agama Islam yang di luar dari diri kita, agama yang duduk dalam diri kita. Adapun agama kita ini sudah lengkap, agama kita sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Akmaltu lakum dinakum, arti agama ialah agama Islam, dan aku lengkapkan, aku komplitkan nikmatku ke atas kamu. Apa nikmat yang Allah berikan?
nikmat menjadi Islam dan nikmat berakidah dengan akidah Islam, itu nikmat yang telah disempurnakan Allah. Dan yang ketiga, Allah berikan apa? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku juga telah meredai Islam itu sebagai agama kamu. Jadi sempurna dah tuan-tuan. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang dimaksudkan agama di dalam diri kita yang terdiri daripada dua elemen itu, mesti kalau dia orang Islam, dia akan ada dua benda. Yang pertama, dia mesti meninggalkan maksiat. Tak boleh jadi orang Islam, orang beriman, dalam masa yang sama serentak maksiat dibuat. Kalau dia Islam, mesti tinggalkan maksiat. Dan yang kedua, serentak meninggalkan maksiat, dia mesti melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, antara meninggalkan maksiat dan mengerjakan taat, tuan-tuan, dua ni mana yang lebih susah? Imam Ghazali kata yang paling sukar ialah untuk seseorang tinggalkan maksiat. Kerana syurga itu huffatil jannah, syurga diliputi dengan kesukaran. Adapun wa huffatin nar, syurga huffat bil makarih, diliputi dengan benda yang tak suka kita buat. Kalau tanya nafsu, nafsu tak akan suka buat ibadah. Tapi mengapa kita boleh lakukan? Kerana kita tidak bertanya nafsu, tapi kita bertanya, ialah kita tanya iman dan takwa, maka dia jadi boleh. Adapun syurga, wa huffatin nar, syurga neraka, wa huffatin nar, ditutupi neraka itu dengan perkara-perkara yang menyeronokkan kalau kita buat, dan itulah dia maksiat. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita tidak sekadar akan ditanya tentang orang di bawah jagaan kita, tentang anak, tentang isteri, tentang kita sebagai pemimpin dalam masyarakat. Tak sekadar itu, tapi akan ditanya lebih daripada itu, ialah segala anggota tubuh, ke mana kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya. Maka menyentuh tentang nak dipersoalkan ini benda-benda yang halus yang ada di batang tubuh, antara yang akan ditanya oleh Allah nanti bila balik ke akhirat. Yang pertama, Tuhan akan tanya, apa yang telah kamu lakukan terhadap mata yang telah Allah berikan, aku berikan kepada kamu. Tuan-tuan, mata Tuhan akan tanya, itu anggota pertama. Kalau muhasabah balik lah, bahasa-bahasa tak apa nak lepas perhitungan, tak apa nak lepas audit. Audit dalam dunia kita seriau ketah, darah naik, pacak juru audit nak main cek. Ini nak audit di akhirat, agak-agak bahasa tak apa nak lepas. Pasal kalau kita kira balik, jam tengok kita guna mata tengok Quran, tengok buku agama, perhati muka para alim ulama, berbanding jumlah jam tengok handphone, rasanya banyak waktu, banyak sungguh. Sedap pagi gagal waktu dulu. Pagi pas makan, tengah makan tengok, tengah hari, sebab segala urusannya di situ. Kalau kita buat kerja, it's okay lah. Kadang-kadang terlajak pergi tengok TikTok, ada mula kali. Pasal TikTok ni ringkas, tolak naik perap 30 saat seminit selesai, tolak naik lagi perap, sedap-sedap sepagi itu saja 3-4 jam. Tuan-tuan, dalam kajian 10 tahun dulu ni, bukan hak Allah, antara masyarakat rakyat dalam dunia paling lama melayari laman sosial ialah rakyat Malaysia, tuan-tuan.
Bukan rakyat Jepun, Korea yang cipta handphone, smartphone tak sepanjang itu. Amerika negara yang canggih, Eropah negara canggih pun tak selama itu. Ini purata dan nisbah. Dalam dunia ni, rakyat Malaysia paling lama melayari laman sosial. Dunia lain 2 jam, 3 jam, paling banyak 2 jam. Kita di Malaysia ni 4 jam. Ini kajian 10 tahun dulu. Agak-agak tuan-tuan kajian teman lah lagu mana agak-agak. Itu orang ramai darah tinggi. Lah darah tinggi bukan sebab makanan dah. Hak makanan darah tinggi tu lama dah. Darah tinggi kerana lengah pegang handphone. Sungguh lengah. Saya tahu, saya pun ada kadang-kadang. Nak bohong apa? Lengah ni, jenah duk urut. Darah naik, picek tu dah, Fatih 50. Pasal apa? Pegang handphone lama. Tak sedar. Jadi ini akan ditanya. Kalau kita baca hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dia pergi tu. Ada 7 anggota akan dipersoalkan oleh Allah nanti di akhirat. Pertama, mata. Jenah lah kita tuan-tuan nak jawab lagu mana. Jadi sempena bulan yang mulia ni saya bawa tajuk dan topik ni supaya kita terdetik, tersentuh, dijentik iman, ilmu dan juga amal kita, dijentik hati kita supaya kita tersedar. Kita pakat-pakat banyak lah tuan-tuan. Nak siapa lagi nak banyak kalau bukan tuan-tuan, kalau bukan saya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan berpesan dengan kebenaran. Hak saya sebut ni benar betul, walaupun kena kat diri saya, kena kat tuan-tuan, tapi kena sebut. Mudah-mudahan ada saham kita di akhirat. Ini anggota yang pertama yang akan mas'ulun an ra'iyati. Baik, nombor 2 ringkas-ringkas. Sebab itu ada satu hadis tuan-tuan. Kalau lah ni kita duk cerita tentang hijrah, ma'al hijrah. Dan Nabi kata apa? Al-muhajiru, orang yang betul-betul hijrah ni. Sebab kita nak hijrah Mekah pergi Madinah tu tak ada dah. Setelah mana berlakunya pembukaan kota Mekah, la hijrata kata Rasulullah ba'dal fathi, tak ada dah. Kok lah nak buat ibadat hijrah, kita pergi ke Mekah nak bertawaf. Ibadat apa ni? Hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, tak ada dah. Sebab itu Nabi sebutlah hadis yang lain, al-muhajiru man hajarassu, itu hijrah. Adapun orang yang berhijrah setelah pembukaan kota Mekah, iaitulah man hajarassu, mereka yang meninggalkan kejahatan, tinggalkan maksiat. Kalau jenis buat maksiat, kalau kita di Islam kita tak buat maksiat, tapi kita tinggalkan benda yang merugikan, umpamanya perkara lara. Benda lara ni pedia tuan-tuan. Contoh, jangan marah saya, kalau duduk di kedai kopi lepak 3 jam ke 5 jam, jumpa kawan sekali-sekala tak apa, hak rutin, tak salah lepak kedai kopi pergilah sejam ya. Itu lara. Pada lagi lara. Kalau tengok TV kau canggih. Dulu, zaman dulu TV biasa, RTM 1, RTM 2 tu lah, duk rekah yang tu lah sampai tahun berapa puluhan dah timbul TV 3. Banyak dramanya, banyak filem. Main zaman moden ada Astro, langgarlah kita. Filem pun lebih, channel pun lebih, ada 30, 40, 50. Akhirnya masuk apa nama? Astro on demand, masuk Netflix punggah. Tengok Netflix tuan-tuan kali sungguh lah. Nak tengok drama apa, nak tengok bila tengah malam, buka gamak clear terang. Jadi yang tengok yang menjadi penonton tegar lah, dia suka sangat tengok movie. Ada? Ada kawan-kawan kita, dia akan tengok movie, tanya tidak berapa, malam-malam tidak berkedua. Pasal apa? Tengok movie, ketagihan. Jadi benda-benda ini akan dipersoal oleh Allah. Itu mata. Yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya, mas'ulun an ra'iyati. Tak payah pita lain duduk di badan kita semua.
Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang telinga. Apa yang kita gunakan untuk kita perdengarkan telinga kita? Adakah ceramah agama, nasihat tentang keimanan yang kita dengar? Ataupun kita ini tak mendengarnya, tak guna? Kita taklah jadi passion sangat, duduk dengar orang mengumpat, bos tak. Cuma kita ni jenis tak minat main dengar kuliah agama. Maknanya tak apa nak jadi rutin sangat. Banyak tuan-tuan masjid dan surau di daerah kita ini disusun kuliah subuh, kuliah maghrib, tapi kita tak guna. Kita bukan jenis pendengar orang duk mengumpat, orang tak pun. Apatah lagi kalau guna telinga duk dengar orang mengumpat, maka telinga akan ditanya oleh Allah ke mana kegunaan yang telah kita gunakan. Mas'ulun an ra'iyatih. Ini kena rasa bimbang. Habis yang kedua. Yang ketiga, kita akan dipersoalkan tentang kemanakah kita menggunakan lidah kita. Apa yang akan disoal? Hidup kita pernah bohong atau tidak? Dan bohong itu sengaja atau tidak, ataupun jadi rutin, jadi pangai. Hak tu bahas. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata, antara tanda orang munafik itu salah satun, idza haddatha kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Kalau cakap bohong, kalau diberi amanah mungkiri amanah, khianat, dan kalau berjanji mengkhianat. Dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara. Kalau dia tengkap keling orang, keluar maki hamun. Akan ditanya lidah kita tentang hal ini. Tengok kita guna lidah kita untuk apa? Bohong atau tidak? Menyalahi janji atau tidak? Mengumpat orang atau tidak? Bertengkar atau tidak? Memuji diri. Ada setengah orang dia passion puji diri dia. Dia pusing kok manapun, tampuan diri dia tetap ada. Ada itu saya cerita tu. Jumpa kawan ni, dia kita tengok nak cerita apa, mesti anak ni diuji oleh Allah. Dia cerita tengok rupanya nak puji diri dia, guna lidah. Maka dibimbangi memuji diri sendiri membawa kepada sifat ujub. Kita bimbang. Ada tak melaknat orang guna lidah ataupun mendoakan kecelakaan orang? Jangan. Ringkas tuan-tuan, doa dah nak masuk, jemaat dah nak masuk. Yang keempat, perut akan ditanya. Yang kelima, kemaluan kita ditanya. Adakah kita meletakkannya di tempat yang halal mengikut syariat, melalui nikah yang sah, ataupun kita berzina? Akan ditanya. Yang keenam, akan disoal juga dua tangan, dan yang ketujuh disoal dua kaki. Kalau semua ni, ketujuh-tujuh ni tuan-tuan nak guna semua ke arah kebaikan, mudah ya. Kerap sikit main masjid, dengar kuliah, semua kita guna. Nak kena guna mata nak main masjid, nak kena ada telinga nak dengar ceramah, nak kena ada lidah pasal apa? Nanti nak tanya soalan agama, nak bagi salam kat orang tengah jalan, bagi salam, tu guna semua. Lepas tu nak main dengar kuliah pula, kuliah duha lah katakan, lambat sikit, nak kena makan dulu. Semua ibadah. Termasuk orang yang dengar kuliah tak akan berzina, menjaga kemaluan dia. Termasuk dia akan guna tangan dan akan guna kaki, nak jalan kaki main, nak naik kereta, nak pegang steering, nak pegang handle, semua. Alangkah bahagianya kalau seandainya kita menggunakan ke arah kebajikan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini insya-Allah bermanfaat, dan insya-Allah nanti dalam khutbah hari ini kita akan berkhutbah. Saya ditugaskan berkhutbah, dan sudah pasti insya-Allah kita akan khutbah hal yang berkaitan dengan tajuk dia tuan-tuan, nuktah penting tentang hijrah Rasulullah Mekah ke Madinah itu. Dan kita akan membacakan teks yang telah disediakan oleh pihak Jabatan Agama lah. Ini ialah arahan-arahan yang terkini, kita kena patuh. Dan insya-Allah itu tajuk khutbah hari ini, insya-Allah tentang hijrah dan ma'al hijrah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسن الله والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة إنك لا تهلك النار. Sidang jemaat ya rahmatullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila khatib salam berkhutbah, janganlah kita bercakap-cakap atau membuat kerja-kerja yang lawa yang mana memulihkan hilang fala Jumat. Dan kerana itu marilah kita sama-sama dengar astagfirullah insya-Allah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. كتب السعادة لمن عمل بشرعه القويم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. Sidang Jumaat, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sentiasa berusaha ke arah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah takwa kita
menjadi semakin baik dengan bertambah usia kita dari sehari ke sehari. Adapun takwa ini, kita tidak boleh sekadar menjadi orang bertakwa, bahkan kita perlu berusaha ke arah mempertingkatkan takwa agar kualiti ketakwaan kita sampai ke tahap orang-orang yang telah digelar Allah sebagai orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang benar dalam agama mereka. Maka hal ini bertepatan dengan saranan Allah di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu mencari jalan-jalan agar takwa kamu meningkat. Maka marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan kita mengambil kesempatan di mana kita masih berada di dalam salah satu bulan haram, bulan yang mulia, yaitulah bulan Muharram. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan kita memperbanyak bermuhasabah diri. Maka kita mengingat dan melihat kembali ke belakang, adakah sebahagian dosa dan maksiat yang satu hari dahulu yang pernah kita lakukan belum sempat kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ini kita berada di dalam bulan Muharram, hari yang ketiga bulan Muharram. Maka kedatangan Muharram, bulan yang pertama ini, memperingatkan kita tentang suatu peristiwa yang sangat-sangat penting yang telah berlaku kepada Rasulullah atas arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bulan Muharram ini dikenali di kalangan umat Islam, khususnya di negara kita Malaysia, dengan sebutan Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah berarti bersama, berserta hijrah ataupun sempena hijrah. Kenapa perlu disebut begitu? Kerana ada dua perbezaan di antara Muharram dengan tarikh sebenar hijrahnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu bergerak mengarahkan hijrah ialah pada bulan Safar, tanggal 26 hari bulan Safar. Ini tarikh Rasulullah hijrah. Adapun bulan Muharram ini telah dipilih oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab apabila nak memulakan dan membentuk kalender Islam yang tersendiri. Maka Umar tidak memilih tarikh turunnya Al-Quran. Umar tidak memilih tarikh lahirnya Rasulullah atau wafatnya Nabi, tapi Umar radhiyallahu anhu telah memilih sempena Muharram ini ialah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang berada bersama dengan Nabi ketika itu pergi meninggalkan Makkah bukan kerana melarikan diri, tapi demi mencari kekuatan untuk dibina semula dan dibela semula Islam. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, mari kita renung kembali sejarah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan peristiwa ini berlaku? Kenapa Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabat hijrah, pergilah ke Madinah, tinggalkan Makkah? Kerana berdasarkan sejarah sebelum hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajak manusia selama 13 tahun di Makkah. Nabi mengajarkan umat Arab ketika itu yang majoritinya berbangsa Quraisy agar sembahlah Allah, esakan Allah, berakidahlah dengan akidah yang benar, tauhidkan Allah.
Maka dalam 13 tahun 10 tahun pertama, jumlah yang menyahut seruan Nabi hanyalah 80 orang. Maka satu angka yang dirasakan Rasulullah sangat tidak berbaloi, 10 tahun. Maka setelah itu berlaku penindasan demi penindasan. Akhirnya keturunan keluarga Nabi SAW dipulau oleh orang-orang Arab ketika itu. Berlaku persuan nafyu Bani Hashim. Mereka tidak berjual beli. Walaupun ada duit, ada wang, nak pergi beli barang di kedai, tak nak dijual. Nikah kahwin tidak dibenarkan. Hatta bercakap, bertegur siapa. Ini yang berlaku tekanan. Sehinggalah kemuncak orang-orang Arab jahiliyah ketika itu merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengarahkan para sahabat hijrah dahulu. Akhirnya yang tinggal di Mekah hanyalah Rasulullah dan sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anak Abu Bakar, dua orang anak Abu Bakar yang perempuan, Aisyah dan Asma, dan anak lelakinya Abdullah bin Abi Bakar, dan beberapa orang pembantu. Tapi yang utamanya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang terakhir. Maka suatu hari datang Rasulullah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, izinkan aku berpindah berhijrah ke Madinah." Maka sabda Rasulullah, "Ya Abu Bakrin, la ta'jal, la'alla Allah yaj'alu laka sahiban." Jangan kamu kelang kabut dan gopoh, wahai Abu Bakar. Mudah-mudahan nanti kamu berhijrah, kamu berteman. Maka mendengar kata-kata Rasulullah, Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, telah menghidu sesuatu. Pasti suatu hari akan datang arahan Allah. Maka seorang pakar strategi yang hebat, ini pengajaran daripada hijrah, seorang yang berpandangan sangat jauh. Apabila Rasulullah mengatakan begitu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membeli 2 ekor unta dan dibelah di suatu tempat. Dibelah oleh maula pembantu Abu Bakar. Mudah-mudahan inilah kenderaan ketika berlakunya arahan Allah untuk melakukan hijrah. Maka suatu hari memang ternyata benar. Pada tanggal 26 hari bulan Safar, waktu tengah hari, yang jarang-jarang, kata Aisyah, datangnya Rasulullah ketika itu di rumah Abu Bakar. Tapi kalau seandainya datang Rasulullah di waktu itu, artinya mesti halnya, urusannya sangat penting. Maka bila Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berada di atas katilnya. Lalu beliau berundur membiarkan Rasulullah Nabi SAW yang mulia untuk duduk. Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kita untuk berhijrah." Maka ketika itulah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq seolah hanya merintih, merayu-rayu sebagai seorang kanak-kanak, seperti kanak-kanak. "As-sahbatu ya Rasulullah, as-sahbatu ya Rasulullah." Peneman ya Rasulullah, peneman ya Rasulullah. Seolahnya Abu Bakar merayu untuk jadi teman kepada Rasulullah. Maka apakah lagi kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Abu Bakar kecuali menjadi peneman Rasulullah waktu hijrah? Maka jawab Nabi Muhammad, "Siapa lagi wahai Abu Bakar? Kamulah penemanku." Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mendatangkan 2 ekor unta yang telah dibelah sebelum itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Satu untukku ya Rasulullah, dan seekor lagi ialah aku hadiahkan untukmu. Tapi sebagai seorang Nabi utusan Allah, sudah pasti tidak ingin menyusahkan para sahabat." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, aku tidak akan menunggang unta yang bukan milikku. Sekarang aku beli dari kamu." Tuan-tuan, dalam keadaan yang sangat kritikal, Rasulullah tidak memberatkan para sahabat. Maka ketika itu berlaku akad jual beli.
Maka bergeraklah dua sahabat ini demi mempertahankan akidah. Maka laluan yang dilalui ialah jalan yang luar biasa. Ketika berjalan, unta yang membawa sedikit barang, jalan yang hala ke arah lautan, jalan yang tak pernah dilalui orang. Ketika berjalan, Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Sayyidina Abu Bakar melihat bagaimana Rasulullah berjalan berkaki ayam, maka luka Rasulullah disebabkan oleh batu-batu yang tajam. Maka cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang di depan Rasulullah dan menundukkan badannya. Ya Rasulullah, naiklah kamu di belakangku, kerana aku sedih melihat kakimu luka. Peristiwa dan sejarah ini, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita wajib hayati, kerana inilah saat-saat yang sangat-sangat genting demi mempertahankan akidah. Kalau seandainya kita menjadi seorang Islam berbin dan berbinti, mana sejarahnya? Ini sejarahnya. Kalau tuan-tuan kenal Allah dan Rasulnya, kenal masjid, kenal Al-Quran, mana sejarahnya? Ini sejarahnya. Maka bergeraklah dua sahabat ini. Maka Rasulullah didukungi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah Nabi terlena di atas dukungan Abu Bakar. Abu Bakar meletakkan Rasulullah di depan gua Thur. Kecintaan Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah terpadam. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau patah balik jalan yang dilalui. Beliau mencari-cari di mana batu yang tajam yang telah melukakan kaki kekasih Allah. Maka batu ini diangkat dan dilempar sejauh-jauhnya. Benci kerana kaki ini telah melukakan, batu ini telah melukakan kaki kekasih Allah. Sampai begini kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai, Abu Bakar masuk gua Thur, gua yang sangat kecil dan sempit. Apa yang Abu Bakar lakukan ialah Abu Bakar melihat, mencari-cari di mana ada lubang-lubang kecil. Sama ada serban dan kain selendang yang dia bawa, jubah yang dia pakai, semuanya dikoyakkan untuk menyumbat lubang-lubang. Dibimbangi takut binatang-binatang yang berbisa. Maka Rasulullah setelah selesai dan selamat, dalam pemikiran Abu Bakar As-Siddiq sudah selamat, maka Rasulullah diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di mana diletakkan Rasulullah? Ini kemuliaan kedua Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah diletakkan di ribaan Abu Bakar. Maka Rasulullah tenggelam dalam lena, lenanya tidak diganggu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyenyak dalam tidur. Maka dalam gua itu, daripada tarikh 27, 28 dan 29 hari bulan Safar, 3 hari 3 malam berada di gua Thur. Apa yang berlaku sidang jemaah sekalian? Disangkakan keadaan sudah selamat, rupanya ada ular di dalam pasir. Ular yang tiba-tiba keluar dari pasir berbatulan kaki Rasulullah. Adakah Abu Bakar As-Siddiq menggerakkan Rasulullah kerana datangnya seekor ular? Demi menjaga tidur nyenyaknya kekasih Allah, menggerakkan Rasulullah? Tidak sama sekali. Maka yang dilakukan Abu Bakar, tanda kasih sayang, kecintaan seorang sahabat kepada sahabatnya demi akidah, yang dilakukan Abu Bakar, beliaulah menggantikan kakinya berbanding kaki Rasulullah. Sudah pasti setelah ditekan kepala ular, ular mematuk buku lali Abu Bakar As-Siddiq. Laqad ladagat al-huyyatu ka'ba Abi Bakr. Ini disebut dalam sirah. Maka tahan, apabila bisa ular telah meresap, tahan selama mana mampu bertahan. Lama-lama setelah bisa ular itu meresap, Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak mampu bertahan lagi. Akhirnya menitis air mata kerana kesakitan. Maka laju air mata Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, menggerakkan kekasih Allah dari tidurnya tidak sama sekali. Akhirnya Nabi terjaga kerana air mata Abu Bakar terlalu laju menimpa pipi Rasulullah. Maka apabila Rasulullah SAW tersedar, Nabi bertanya, ya Abu Bakr, madza bika ya Abu Bakr, kenapa kamu wahai Abu Bakar? Jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
dalam keadaan menahan kesakitan, dalam keadaan teresak-esak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, laqad ladaghatnil huyyatu ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah dipatuk ular wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak beritahu aku? Kerana aku tidak mengganggu, aku tidak nak kamu diganggu. Kalau seandainya kematianku yang kubimbangkan bukan kematianku, matinya aku ialah mayyitatun wahidah, hanya seorang diri. Tapi kalau seandainya kamu meninggal dunia, kamu berarti mati dan seluruh umat Islam dan agama ini akan mati. Ini kasih sayang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah berlalu tarikh, orang-orang Arab jahiliah Mekah sudah menyedari bahwasanya Rasulullah sudah tidak ada di Mekah. Mereka mencari tapi tidak berjumpa. Dengan pertolongan Allah yang telah tuan-tuan sidang jemaat pernah dengar kisah ini, bagaimana pintu gua ditumbuhkan pokok yang bernama Ummul Ghailan, bagaimana binatang yang dinamakan Ankabut labah-labah membina sarang, dan bagaimana burung merpati yang membina sarang dengan penuh cepat, dengan segera bertelur lalu menetaskan telur. Ini mukjizat. Maka mustahil mereka berjumpa. Datang Abu Jahal dan Abu Sufyan, mereka kata mustahil Muhammad berada dalam gua ini melihatkan keadaan yang ada di depan pintu gua. Maka selamat Rasulullah SAW atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, namun keadaannya sangat-sangat genting. Sidang jemaat kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan ayat ini menunjukkan peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran dan banyak pengajaran dan i'tibar. Maka setelah masuk hari yang seterusnya, bergerak Rasulullah bermula 1 hari bulan Rabi'ul Awal sampai 8 Rabi'ul Awal sampai di Quba. Daripada Quba, di Quba dibina masjid. Lalu daripada tarikh 9 Rabi'ul Awal, 10, 11, 12 Rabi'ul Awal, itulah tarikh sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah dan disambut oleh umat Islam yang telah sedia berada di sana. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah hijrah yang telah berlaku itu, walakin jihadun wa niyyatun, tetapi yang ada ialah jihad dan niat kita. Wa idzastanfartum fanfiru, dan apabila seandainya kamu diminta untuk berangkat dan berpindah karena diberikan tekanan untuk demi agama Islam, maka hendaklah kamu berangkat. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara jelasnya menyatakan bahawa tidak adanya hijrah setelah pembukaan kota Mekah itu adalah bersifat khusus. Akan tetapi yang kekal kepada kita sidang jemaah sekalian secara umumnya, yang dikatakan hijrah itu akan berterusan sebagai satu usaha bagi seluruh umat ini untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Marilah kita berazam untuk kita ke arah kebaikan. Artinya iman dan takwa kita hari ini mesti lebih baik berbanding kemarin semalam. Adapun takwa kita besok hari, insya-Allah lebih baik berbanding hari ini. Ini yang dikehendaki oleh agama kita. Maka saudara jemaat sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada seluruh umat Islam di dunia Islam ini atas sambutan tahun baru hijrah pada kali ini, yaitulah tahun 1445. Hijrah adalah permulaan bagi satu peringkat di dalam sejarah Islam, dan ianya memberi nilai serta maknanya yang tersendiri kepada umat ini di dalam konteks tarbiyah dan ruhiyah.
Maka dari semangat keislaman, bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan umat Islam yang berada di Mekah meninggalkan seluruh harta benda yang berada di Mekah, semuanya terserlah demi mempertahankan akidah dan mencari kekuatan. Maka alhamdulillah, sejarah telah mencatatkan bagaimana apabila berlakunya hijrah, umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah membina kekuatan sedikit demi sedikit, akhirnya tertegak negara Islam Madinah. Dan daripada sini Mekah yang asalnya ditinggalkan dan dikuasai oleh majoriti orang-orang Arab jahiliyah, orang Quraisy yang digelar orang-orang Arab jahiliyah itu, telah kembali kepada Islam melalui peristiwa Fathu Makkah. Dan inilah permulaan kepada perkembangan Islam setelah itu, sehinggalah sampai ke zaman kita dan masa kita pada hari ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan sebelum tamat, mimbar dengan ini ingin berkongsi beberapa noktah penting yang berkaitan dengan peristiwa hijrah ini. Yang pertama, penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah merupakan hijrah yang tersusun dan ia berlaku dengan perancangan yang amat kemas dan teliti. Yang kedua, penghijrahan Nabi adalah satu peristiwa yang penting dan serius, bukan perkara main-main. Ia menjadi titik permulaan kepada suatu perubahan, anjakan dan yang digelar sebagai anjakan paradigma yang mengejutkan orang-orang Quraisy dan semua bangsa Arab. Yang ketiga, penghijrahan ini memberikan ruang kepada setiap insan untuk merenung keagungan dan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawa oleh baginda. Kerana melalui hijrah ini Nabi telah menunjukkan satu teladan yang paling indah kepada kita dalam menegakkan semangat, menegakkan keadilan, menegakkan persaudaraan, membina tamadun ke arah cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengambil pengajaran dan i'tibar kepada apa yang telah saya sampaikan. Dan marilah tidak sekadar melalui khutbah ini, sidang jemaah sekalian digalakkan untuk kita ada setiap seorang di kalangan kita satu kitab ataupun buku, walaupun telah diterjemah, yaitulah berkaitan dengan sirah an-nabawiyah yang wajib kita hadam. Maka inilah yang menjadi uswatun hasanah yang perlu kita hadam sesungguh-sungguhnya, khususnya peristiwa besar seumpama peristiwa hijrah ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ورزقنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين
وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج صلاح الدين معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدليشه وولي عهده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا صفوفكم وسدوا الفرج رحمكم الله. Gunakan saf rapat lurus, mudah-mudahan rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli lillahi ta'ala salli fard al-jum'ah rak'atain imam lahu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس
بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عليه وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك صراط الذين ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ووجها منيرا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم